hati kan. Orang tua-tua kata kalau gambar tiba-tiba jatuh, ada benda buruk nak jadi. Mana Amel? Dah 30 minit aku tunggu ni. Kata nak lepak. Oi, dah lama ke sampai? Sampai pun kau. Dah 30 minit aku tunggu tadi. Tak adalah, tadi saja melambat kau tak sampai lagi. Ni aku ada sesuatu nak beritahu. Kan tadi lepas sahur kan aku tidur. Lepas aku tertidur tu lepas aku tertidur tu aku mimpi gigi aku patah. Kan lepas sahur kan kita tidur. Tu aku mimpi gigi aku patah. Gigi geraham tu patah 2 biji. Lepas gigi aku patah tu aku letak gigi aku dekat tapak tangan. Lepas tu dia jadi macam bentuk love. Bentuk hati. Bentuk hati. Pelik ya. Orang tua kita cakap kalau kita mimpi benda macam tu selalunya mungkin orang yang kita dekat atau orang yang kita sayang tu mungkin akan pergi meninggal kita, tak tahulah meninggal ke apa ke. Orang tua tu dah cakap, aku tak tahulah. Tu kurafat tu. Ustaz aku kata benda tu hanya adalah mainan mimpi. Taklah, mak aku selalu cakap mungkin untuk mainan mimpi, tak apalah, buatkan je lah. Kau jangan percaya benda-benda tu. Kurafat tu. Yelah, kurafat tu. Itulah tak percaya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama yang diberi Muhammad Amir Aiman bin Khairul Anwar dan nombor metrik 10 DIB 18F2054. Hari ini saya dan rakan-rakan akan menghuraikan dan mengisukan isu berkaitan kepercayaan khurafat dalam kalangan umat Islam di Malaysia melalui perbuatan ilmu sihir. Perkataan khurafat merupakan perkataan yang sinonim dalam kehidupan seharian kita. Justru apa itu khurafat? Khurafat atau kepercayaan khurafat merupakan kepercayaan karut atau tahyul yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku. Ataupun khurafat ialah semua cerita sama ada hayalan atau rekaan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Manakala sihir pula merupakan satu tujuan tertentu, sebagai contoh untuk menyakiti seseorang ataupun untuk mendapatkan sesuatu perkara dengan bantuan makhluk gaib. Sihir yang kami fokuskan ialah penggunaan sihir melalui penggunaan ilmu pelaris dalam perniagaan. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, mari kita saksikan satu potongan video atau satu cebisan video berkaitan tajuk ini. Video yang ditayangkan sebentar tadi merupakan video yang diambil dari YouTube di dalam channel Mel dan Anas. Berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, perkara yang dapat saya huraikan melalui video itu ialah seorang peniaga atau pengurus restoran sanggup menggunakan ilmu pelaris semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini bertujuan agar kedainya sering didatangi pelanggan supaya dia dapat mengauk keuntungan yang banyak. Justru perbuatan itu merupakan satu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah kerana perkara itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Justru melalui perbuatan itu, apakah faktor yang mungkin terjadi
yang mungkin menyebabkan penjual itu melakukan hal sedemikian. Justru faktor-faktor yang menjadi ini, mari kita dengarkan sedikit ulasan berkaitan faktor-faktor ini yang akan disampaikan oleh saudari Safawati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Safawati binti Maisa dan nama matrik saya 10 DIB 18F2010. Okey, hari ini saya akan menerangkan saya punya tajuk iaitu punca-punca perbuatan amalan ilmu pelaris. Saya akan menerangkan punca-punca terjadinya perkara ini. Memang tak dinafikan pada zaman moden ini masih ramai lagi umat Islam yang mempercayai dengan perkara-perkara khurafat. Okey, seperti yang telah ditunjukkan di dalam video, ia menggunakan pelaris ataupun tangkal untuk melariskan lagi perniagaannya. Semua ini berpunca disebabkan kejahilan terhadap ilmu agama seseorang. Kerana ini mereka terlalu taksub ataupun terlalu terpengaruh dengan amalan sihir ataupun khurafat. Okey, malahan juga mereka sanggup mendahulukan makhluk lain daripada Allah yang Maha Pencipta dan mereka lupa sesungguhnya Allah yang menentukan segalanya. Okey, seterusnya punca yang kedua ialah kelemahan iman dan takwa. Okey, ini menyebabkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan perkara-perkara khurafat. Mereka lupa bahawa beriman terhadap qadar dan qadar adalah perkara paling terpenting dalam rukun iman. Atas sebab itu, mereka sanggup menuntut ilmu yang salah ataupun ilmu yang karut. Okay, seperti firman Allah yang bermaksud mereka sanggup mempelajari sesuatu ilmu yang memudaratkan mereka dan langsung tidak memberi manfaat kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 102. Okey, contohnya dalam ayat ni, mereka yang mengamalkan ilmu khurafat ni, mereka sanggup mempelajari ilmu yang karut daripada ilmu agama Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Malah mereka pilih jalan untuk mengamalkan perkara yang salah, sanggup memudaratkan diri sendiri dengan perkara yang karut. Malahan kalau kita melakukan perkara yang salah, ia akan memberi kesan yang sangat buruk terhadap diri seseorang itu. Okey, punca yang terakhir ialah mempunyai sifat tamak manusia untuk mendapatkan sesuatu nikmat sebelum sampai pada masanya. Okey, mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dan tidak redha dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Manakala kita sebagai umat Islam, umat Islam yang beriman kepada Allah, kita perlulah meminta pertolongan kepadanya jika kita inginkan sesuatu. Okey, kalau kita tak dapat apa yang kita nak, mungkin ada benda yang lebih baik akan Allah berikan kepada kita. Di sini Allah takkan uji hambanya, takkan uji seseorang itu di luar kemampuannya. Malahan mereka lupa setiap ujian ataupun dugaan yang menimpa kita adalah cara Allah menilai tahap kesabaran hamba-hambanya. Sekian daripada saya. Okey, sebelum itu, apa pula kesan jika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang karut, ilmu-ilmu yang khurafat? Okey, mari kita dengarkan kupasan ini daripada Syamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamimi binti Samsuddin, nombor matrik 10 DIB 18F2022. Okey, saya akan menerangkan tentang kesan akibat perbuatan ilmu sihir di kalangan umat Islam. Pelbagai kesan akibat mengambil perbuatan ilmu pelaris. Antaranya ialah kehilangan pelanggan. Ianya disebabkan pelanggan sudah mengetahui sikap dan perbuatan tuan kedai tersebut. Okey. Apabila jadinya seperti ini, pelanggan tidak akan datang ke kedai tersebut. Okey, yang kedua, iman tuan kedai tersebut akan rosak dan hidupnya tidak berkat kerana dia mengambil makanan yang haram dari hasil yang haram. Okey, yang ketiga ialah kehidupannya tidak tenteram dan jiwanya tidak tenang kerana dia tidak mengikut syariat-syariat Islam, malah dia membuat larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Dan jika dia berbuat demikian, jiwanya menjadi tidak tenang kerana hati dia telah menjadi hitam. Okay, bila berlaku macam ni, terjadinya jiwanya tidak tenang, iman dia pun jadi kusut. Sebab apa? Sebab hati dia telah hitam, sebab dia terlalu buat perbuatan yang kotor, yang keji. Okey, yang keempat,
image akan terjejas, image kedai tersebut akan terjejas. Sebab apa? Sebab pelanggan tersebut mereka dah tahu, dan apabila mereka dah mengetahui perkara tersebut, mereka menular isu-isu tersebut di media sosial, di kalangan masyarakat. Okey, jika masyarakat dan media sosial semua dah tahu, jadi kedai tersebut memang terjejas lah disebabkan perbuatan tersebut. Okey, jadi perbuatan ini sangatlah tidak baik jika dilakukan, sebab dia telah melanggar syariat-syariat Islam. Perbuatan itu sangatlah keji. Okey. Terus, apakah cara dan langkah untuk menangani isu-isu perbuatan ilmu pelaris ni? Okey. Saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Fidas untuk menerangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fida bin Zulkifli. Nombor bateri saya 10 DIB 18F2056. Okey, saya akan menerangkan tentang cara mengatasi khurafat dalam kalangan umat Islam di Malaysia melalui perbuatan sihir. Yang pertama, kita hendaklah memperbanyakkan bersedekah, kerana mereka yang rajin bersedekah insya-Allah akan dilindungi dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kejahatan jin dan manusia. Okey, seterusnya cara mengatasinya, setiap kali selepas kita solat fardu 5 waktu, kita hendaklah mengamalkan surah Al-Fatihah 3 kul, seterusnya 2 dan 3 surah At-Talaq, dan kita hendaklah memperbanyakkan zikir dalam kehidupan harian kita, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Selain itu, sentiasa memasang bacaan Al-Quran, terutamanya surah Al-Baqarah atau ayat-ayat ruqyah di tempat perniagaan kita, supaya dengan cara ini kita dapat menghalang segala jin-jin dan syaitan yang berada di tempat perniagaan kita. Seterusnya, kita hendaklah memperbanyakkan ceramah motivasi berkaitan perbuatan sihir kedai ini, supaya dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang dosa melakukan perkara terkutuk ini. Okey, seterusnya, apakah kesimpulan yang dapat disimpulkan? Marilah kita bersama memperdengarkannya dari Kuzairi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kuzairi bin Muhammad Tarmizi, nombor bateri 10 DIB 18F 2062. Saya akan menyambung tentang bahagian kesimpulan daripada tajuk khurafat. Antara punca yang boleh menyebabkan benda ni jadi, contoh yang pertama, kejahilan ilmu agama, kelemahan iman dan takwa, dan sifat tamak manusia. Okey, seterusnya kesan ni contohnya kalau niaga, pelanggan akan hilang, iman manusia tu akan rosak, hidup tidak berkat, kehidupan tidak tentram, jiwa tidak tenang, dan serta contohnya kedai yang dibuka tu, kedai tu akan terjejas lah. Okey, cara mengatasinya, kita boleh, dengan cara mengatasi kita boleh kan, contohnya bersedekah, mengamalkan surah-surah sewaktu lepas solat tu, kita mengamalkan surah, membaca zikir, kerap membaca Al-Quran, hadiri program-program motivasi, ceramah. Sebagai pengajarannya, sebagai seorang Muslim sejati, kita harus tidak mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tidak nyata, dan kita seharusnya lebih banyak pendekatan diri dengan Allah SWT untuk menjamin kesejahteraan hidup dan untuk mengelakkan benda khurafat ini berlaku. Okey. Sekian daripada saya. Okey, pula aku pergi sebut lah sebenarnya. Okey.